Gadang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, hari ni kita first time live. InsyaAllah kita akan mulakan siri baru, iaitu siri Jejak Homeopath. Jadi siapa yang first time dengar, homeopath tu apa? Homeopath tu apa? Homeopath seseorang yang mengamalkan perubatan homeopati. Okey, insyaAllah. Betul-betul. Jadi homeopath tu daripada perkataan homeopati itulah kan. Dia adalah perawat homeopati, siapa-siapa yang terutamanya yang sudah mengambil BHMS lah sebenarnya. Kita punya bachelor. Okey. Lepas tu dalam kita punya siri kali ni, insyaAllah kita akan menjejak semua homeopath di Malaysia. Itu adalah misi, insyaAllah. Okey, jadi first kali kita nak tengok dekat Malaysia lah dulu. Malaysia lagi. HHT lah dulu kan. HHT. Okey, HHT. Okey, jadi siapa bagi yang first time dengar HHT tu apa, boleh terangkan apa tu HHT? Okey, HHT. HHT adalah sebuah pusat rawatan homeopati yang memang menjalankan rawatan homeopati secara sepenuh masa dan khusus. Sebab ramai yang tanya kalau macam ada rawatan lain, setakat ni tidak, tapi di HHT memang kita mengkhususkan kepada rawatan homeopati untuk pesakit-pesakit yang memerlukan nasihat dan rundingan kesihatan daripada homeopat. Okey. Jadi nampak tak betapa pro-nya orang di sebelah saya ni berkata-kata. Jadi siapa yang tak kenal? Okey. Jadi mari saya perkenalkan. Macam tu balik je kan? Siapa tak kenal? Okey, saya perkenalkan dahulu. Okey, Ahmad Mustaqim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak jejak homeopath. Akan datang insya-Allah kita pergi Kedah. Mana tahu kan. Okey. Jadi mus kat Kedah kan. Okey. Okey, insya-Allah saya nak perkenalkan di sebelah saya ni adalah founder HHT. Kayaknya HHT ni kita seperti yang semua tahu, kita ada 3 lah co-founder kan. Jadi yang first kali founder tu adalah Siti Syahidah Adnan. Okay. Bagi yang nak mengetahui beliau lebih lanjut, okay, yang boleh pergi ke page ataupun Facebook beliau, Syahidah Adnan. Syahidah Adnan. Okay. Page. Okay. Jadi selain daripada tu, dekat kita punya page HHT pun boleh juga, sebab kita sentiasa live. Kalau nak tengok setiap hari, muka ni lah berpudah, tapi tetap kita boleh nampak dia punya sucinya wajah dia. Okay, insya-Allah. Jadi dalam siri jejak kita pada hari ini, saya nak bertanyalah. Okay, saya sebagai interviewer, betul lah, interviewee. Betul? Betul. Okey. Jadi saya nak nak mendengar lah. Okey, apa pengalaman, sama ada sebagai homeopath ke, sebagai pesakit sendiri ke kan, kalau kita mengamalkan kita yang makan ubat homeopati tu. Jadi apa yang nak dikongsikan pengalaman-pengalaman dengan homeopati ni, tak kisahlah sebagai homeopath. Okey. Boleh mulakan. Okey, Boleh, jom. boleh sangat, tapi sebelum tu nak tahu berapa minit sebenarnya. Tak ada. Ceritalah mana yang boleh. Sebab orang yang bernama Syahidah Adnan ni, dia kalau dah bercerita dia susah nak stop. Sebab dia kan bercampur-campur dengan macam-macam tips lah, motivasi lah. Kan? Jangan masuk hukum hakam ni, sudahlah. Okey. Boleh, mana yang boleh. Itulah, insya-Allah. Firstly, kenalkan diri dulu walaupun Wan ni dah kenalkan. So saya Syahidah Adnan. Pengasas kepada Pusat Rawatan Homeopati Health Therapy atau Homeopati HT, dan juga salah seorang perawat di situ. Saya bertugas di klinik HHT di Melaka untuk menguruskan pesakit-pesakit di bahagian Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, insya-Allah. Alhamdulillah setakat ni ramai mula nampak kita dan ramai mula meminta kita punya khidmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So
Nak bercerita tentang pengalaman dengan homeopati ni, saya secara peribadi saya memang kenal homeopati sejak daripada kecil lagi. Sebab Allah takdirkan, alhamdulillah, alhamdulillah sebab pengalaman. Tapi Allah takdirkan ayah saya jatuh sakit. Dia menghidap hyperthyroidism, yang mana pada permulaannya sangat perit perjalanan tu sebab pihak hospital tak dapat nak detect apa penyakit dia, sampailah dia cuba berubat secara tradisional, berubat kampung pun tak dapat juga. Literally memang jumpa bomoh. Okey. Masa kita memang buta tentang perubatan alternatif dan komplementari. So memang literally memang jumpa bomoh yang waktu kini zaman tu dia adalah satu kebiasaan. Betul kan. Di kampung-kampung petik pokok tu, makan timun apa semua kan. Tu memang ayah saya buat sebab memang pihak hospital tak dapat nak detect apa penyakit dia. Dan sampailah satu masa dia seorang cikgu, ayah saya cikgu, dan kawan dia suggestkan ada seorang cikgu yang mengamalkan perubatan homeopati. Buat rawatan, jalankan rawatan di rumah. Jadi ayah saya kata why not, kan kita dah cuba macam-macam, why not cuba lagi kan. So pergilah jumpa dengan cikgu ni yang mengamalkan perubatan homeopati ni. Dan juga alhamdulillah sejak mulakan rawatan dengan homeopati dengan cikgu tu, simptom makin okey, bertambah baik, kesihatan bertambah baik. Betul, kesihatan bertambah baik walaupun tak sembuh sepenuhnya. Ya, memang dia tak sembuh sepenuhnya, tapi kelegaan tu 60 ke 70% adalah. Kalau saya buat nilaian yang sekarang. Betul. Sebab masa tu kami kecil-kecil, tak adalah kecil sangat, sekolah rendah. Tapi baru nak memahamilah kenapa tiba-tiba perubahan berlaku dari segi kesihatan ayah, dari segi ekonomi keluarga, dari segi emosi antara ayah dengan ibu tu kan. Sebab iyalah bila dah sakit kan dia adalah pertelagahan dia, ada perbincangan yang panas kadang-kadang kan. Tapi alhamdulillah Allah pelihara, semuanya berjalan dengan baik sampai dapat rawatan pun baik, alhamdulillah. Dan sejak itulah memang kenal homeopati dekat situlah. Kan. Okey, jadi time tu memang bermula dengan ayah, lepas tu satu keluarga guna homeopati ke macam mana? Betul, sampai siap suggestkan keluarga nenek dekat Sabah macam itulah. Alhamdulillah. Itulah kadang tu dari mulut ke mulut kan, bila kita dah nampak ada satu perubahan positif kan. Jadi kita akan suggest kat orang. Rasanya itu adalah perkara biasa. Lepas tu dia adalah cikgu kan. Pada zaman waktu Malaysia awal-awal dululah, time homeopati ni masih baru lagi. Kebanyakan homeopas tu adalah dia bekerja lain juga. Mostly memang kebanyakan kita nampak macam tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah start nampak macam main homeopas tu dah jadi sebagai main dia punya pekerjaan. Betul tak? Ramai yang buka klinik sebagai profesional, dan antaranya adalah kami. Kami pun homeopas penuh masa. Kami homeopas penuh masa. Jadi memang ada kelainan sebab kita lebih fokus lah, insyaAllah. Betul. Okey, jadi ada sambungan. Ada lagi ke? Lepas tu sekarang macam mana? Okey, so sekarang Abi. Sekarang Abi, ayah saya alhamdulillah memang okey. Komplikasi tu ada, komplikasi daripada penyakit tu ada sebab sebenarnya lambat juga dia jumpa homeopati tu, tak ada cepat sangat. Tapi boleh lah. Dan saya macam saya cakap tadi, dia tak sembuh sepenuhnya, tapi dia boleh kawal emosi dia boleh bekerja pagi sampai malam dia bekerja, ada kerja part time juga selain pada cikgu. Dan itulah, tapi nak kata memang dia punya organ tu hormon dia tu jadi seimbang, tidak. So dia memang komplement seiring rawatan hospital pun dia pergi, rawatan homeopati pun dia ambil juga. Betul. Itu adalah perkara yang penting sebab daripada result yang hospital tu lah kita dapat monitor pesakit kita, antara dia masih ada perubahan yang positif ke tak. Lepas tu buat TSH tu. Jadi kita nak tengok dia punya level tu semakin normal, balik kepada normal ke tidak kan. Jadi sekarang ni kalau dulu nampak dia kurus sekarang ni dah nampak sihat sangat. Alhamdulillah. Rasa macam orang yang jumpa dia, kalau dia cerita-cerita pasal pengalaman dia, rasa macam
pakcik sakit dulu, macam kita tak percaya. Tak pernah nampak dia sakit kan. Nampak sekarang ni pun macam sihat, alhamdulillah semua kan. Ceria lah, memang ceria. Lepas tu yelah, dengan minda yang positif, kita terima benda tu semua. Dan itu jugalah salah satu titik tolak untuk saya belajar homeopati akhirnya. Alhamdulillah. Walaupun saya ni kalau dalam pelajaran, saya memang suka membaca, suka belajar. Kalau orang kata klise kan, hobi tu suka membaca, suka belajar, bagi saya bukan klise sebab memang saya suka membaca. Betul, ada orang yang minat kan, memang minat dia. Betul. Kalau ada selang-selang masa ke, memang saya akan baca, sama ada something dekat handphone ke ataupun buku-buku memang banyak. Saya memang suka membaca dan suka belajar. Tapi satu benda yang saya tak minat nak belajar adalah sains. Lepas tu, homeopati ni adalah sains perubatan homeopati pula kan? Itulah, saya memang paling tak minat sains dan tak pernah terfikir pun nak jadi seorang perawat ataupun doktor. Walaupun ayah pernah sebut nanti besar jadilah doktor, nanti besar jadilah doktor, kan. Tapi kita memang tak minat langsung sains. Saya fikir nak jadi macam pensyarah ke apa-apalah benda-benda lain lah kan. Benda-benda yang filosofi ni. Lepas tu tapi itulah takdir menentukan lagi jalan saya bila ayah suruh belajar, sambung belajar peringkat degree, diploma dan juga degree dalam bidang homeopati. Walaupun mula-mulanya memberontak dan susah sangat nak study. Masya Allah. Okay, itu pun adalah hasil daripada doa-doa ibu bapa juga kan. Itulah pasal doa restu dan pengharapan diorang yang kita akan berjaya dalam bidang ni kan. Dan kita ikutlah kehendak dia tu, asalkan dia bahagia dan gembira. InsyaAllah kalau mak ayah kita gembira, kita pun akan gembira. Amin. Alhamdulillah. So just buat untuk gembirakan dia. Walaupun mula-mula kita tak gembira, tapi akhirnya kita pun nampak kan. InsyaAllah. So alhamdulillah, akhirnya lama-lama kita akan nampak jugalah hikmah di sebalik itulah. Betul. So saya sambunglah diploma, start 2 tahun kan diploma kita. Betul. Kita orang daripada diploma kenal. Siapa yang kenal kita dekat diploma? Assalamualaikum. Kawan-kawan diploma lepas kita. Alhamdulillah saya kekal di atas jalan ini dan juga meneruskan lagi sampai ke bidang kerjaya. Tak pernah terfikir, ingatkan habis belajar dah tak payah kerja homeopat lah. Rupanya kerja juga homeopat. Siap ada premis sendiri pula. Alhamdulillah, itu semua rezeki daripada Allah sebab kita buat apa yang mak ayah kita suka. Masya Allah, panjang cerita kan. Tapi itulah memang sangat boleh nampak positif feedback daripada kisah-kisah homeopat kita pada kali ini kan. Okey, jadi kalau semua nak tahu, kami adalah daripada diploma yang sama, daripada degree yang sama, satu batch pula tu. Jadi dalam batch kita tu boleh dikatakan Syahidah adalah yang first yang buat membuka premis klinik tu tau. Okay? Alhamdulillah. Lepas tu walaupun nak katakan tu adalah walaupun dengan pelbagai dugaan yang dilalui tu kan, tapi dia yang memulakan, menampakkan bertapaklah kayaknya setapak ke hadapan daripada yang batch-batch kita yang lain ni. Dalam membuka klinik tu lah, dalam membuka premis. Mungkin alhamdulillah, insyaAllah memang ada hikmahnya tu nampak dah. Betul kan. Tapi kita sekarang ni masih lagi dalam fasa membangun. Okay, insyaAllah banyak lagi yang kita nak belajar daripada bisnes, daripada tok guru homeopati. Okay, insyaAllah nanti akan datang kita akan pergi buat tour. Kita nak tengok macam mana homeopat yang di Malaysia ni, bagaimana dia orang masih berpegang kepada homeopati tu. Walaupun homeopati ni orang kata kat Malaysia ni belum lagi berkembang secara menyeluruh. Orang belum tahu secara ialah macam konvensional lah kan. Ya, kita tak se-famous dan tak diyakini. Belum lagi. Trust tu belum ada lagi. Betul tak? Tadi ada. Ada kat sini tadi. Nak tunjuk. Cantik tak? Kawasan kami ni penuh dengan taman. Kami. Kita berada di kebun. Allah, okay, nak pusing. Wanita tukar camera front. Macam mana nak tukar camera front? Tengok dia tengah macam Okay. Ni kalau kepada yang nak tengok lah, kita berada sekarang ni di rumah saya. Ada garden. Okay, kita ada garden.
Okey, nak tengok ke? Tengok dari jauh lah. Okey. Kojah nak masuk ke? Oh, kau jadi pengacara juga. Kejap. Okey. Ni pisang ni. Orkid hutan. Yang tu apa lagi? Okey. Aduh, Kojah. Nak tanya apa benda tu? Tak ingat dah. Ini keledek ke Ubi? Okey, ni dah tukar topik dah ni. Ini keledek ni nak cuba nak tengok kalau dia tanam tu daun dia jatuh ke bawah ke tak Ubi keluar ke tak. Ni gantung ni tak tengok berapa lama. Ni betul-betul live korang. 6 bulan Okey, nak Umi jadi apa panggil? Tutor. Tutor dalam mengajar jenis-jenis pokok ni Umi nak apa? Suggest pokok apa yang kita boleh letak dekat kita punya klinik nanti kan. Wah. Sebab kita kan indoor tertutup. So kita nak tengok lighting macam mana juga, kat mana kita nak letak pokok apa yang sesuai kan, sebab kita nak fokus on klinik tu kita nak buat child friendly kan. Senang mesra kanak-kanak. Jadi kalau kita letak kat bawah ni takutlah budak-budak petik ke ataupun main pasir ke. Aceh. Apa tu? Pokok palma. Tapi ni kalau kat dalam tak boleh lah kita nak tanam. Besar sangat. Pejabat tanam. Dekat pejabat-pejabat tanam. Dia ada versi kecil. Anak tu kita boleh ni. Aduh. Ini bapaknya. Okey, untuk pengenalan semua, bagi yang baru lagi berkenalan dengan HHT, ni adalah co-founder yang kedua. Sebenarnya saya ingat nak buat satu lagi live bersama co-founder ni, tapi disebabkan dia dah interfere dalam live kali ni. Okey, kita perkenalkan. Meh, tak ada lagi. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Zainuddin. Tiba-tiba termasuk pula kan. Itulah. Aduh, tak apa. Boleh ceritakan sikit? Silau. Silau kat sini. Melah. Ni. Kita situ. Pokok cantik ni. Amboi. Ni pokok Apa kerja? Umi pun tak tahu. Okey. Kak okey seri pagi. Macam seri pagi. Macam seri pagi. Waktu pagi je. Color dia purple. Purple adalah color HHT. Sebab tu kita kena background kat sini. Begitu. Gitu. Kita bukankan benih. Nak boleh. Okey. Dengar tu, Umi kata siapa yang berminat, kita boleh bagi benih. Aduh. Cucuk tanam kan. Boleh promote pula Umi punya kan. Okey. Jadi Kojah. Nama Sini. Nama yang diberi adalah, itulah kita yang menghadap matahari sekarang. Sinilah. Okey, apa? Pusing sini mana kamera. Tengok aku nak cakap apa ni. Okey, bagi yang first time bersama Khadijah, ni adalah co-founder HHT. Okey. Kami 3 orang co-founder adalah satu batch. Okey, macam kita sebut tadi. Jadi Khadijah, cerita sikit. Perkenalkan diri boleh? Okey, nama saya Khadijah Zainuddin. Umur 31 tahun, asal Senawang Negeri 9. Apa nak cerita? Kita tak boleh buat lah. Itulah pasal. Tapi tak Tadi apa. cerita pasal apa? Tadi kita cerita dengan Kak Syida lah. Apa ni macam mana dia pengalaman dia bersama homeopati. Okey, lepas tu dia ceritalah apa ayah dia kayaknya dia start kenal homeopati ni melalui ayah dia. Sebab ayah dia sakit. Okay. Kojah macam mana? Kojah kenal homeopati macam mana? Kenal homeopati, mak lah yang kenal homeopati. Tak adalah kita exactly kenal homeopati. Mak yang start dulu lah pergi kelas. Cumanya tak pasti macam mana mak kenal tu. Akhirnya mak pun homeopat? Belajar tapi tak adalah praktis. Maksudnya beli ubat tu untuk kegunaan sendirilah. Tapi tak adalah bagi ubat treat orang tu tak. Mostly beli untuk guna sendiri, baca untuk apa kegunaan ubat ni. Lepas tu mungkin lah bagi dekat anak-anak dia ke, kat cucu-cucu dia ke, kat adik-beradik dia ke. Okey, faham. Sebab memang homeopati walaupun dia masih belum berkembang di Malaysia, tapi sebenarnya ramai sangat orang yang dia mengamalkan dan dia belajar diamalkan untuk keluarga dia. Ramai juga macam tu kan. Lepas tu jadi mak tak praktis, dia suruh Kojah praktis. Begitulah nampaknya. Lepas habis diploma tahun 2010 bulan 5. Lepas tu bulan
bulan 8 kan kita masuk okey. Bulan apa tahun 2010. tahun lepas? 2010. Mei Oh, bulan kita 5 punya habis degree. habis diploma Mei bulan 5 2010. Lepas tu macam kerja klinik sekejap kan, saya bahagian farmasi, saya diploma farmasi. jadi kerja klinik sekejap dalam 2 minggu macam tu lah. Lepas tu dapat call suruh masuk degree. Tak apply pun. Tak tahu dapat call kan masuk degree. Bulan 8 pun masuklah degree. Jadi termasuklah degree ni. Itu namanya rezeki, okey. Rezeki kat sini. Kayaknya ni pun adalah salah satu bila mak yang suggest, okey, atas apa ni apa panggil restu. Atas restu keluarga, atas restu mak ayah kan. Jadi alhamdulillah nampak smooth je. Sekarang ni lah baru nampak, sebelum ni adalah sikit-sikit kan. Ada perangai memberontak sikit je lah. Masa tu saya tak faham. Saya daripada, sebab kita farmasi ni bidang conventional medicine. Jadi bila suddenly kita belajar satu bidang yang totally opposite, terlalu berbeza lah, ibarat langit dengan bumi ke nak katakan lah. Betul. Jadi bila kita yang dalam bidang konvensional ni cuba nak fahamkan homeopati ni dalam conventional point of view, itu memang sangat struggling kan. Betul. Jadi macam kita terlalu nak make sense sangat. Aku belajar macam ni, kenapa benda ni macam ni pula? So jadi logik dia dah lari. So then the first year, second year tu masih lagi struggling nak fahamkan kenapa benda ni macam ni, kenapa dia tak macam ni, macam mana aku nak explain benda ni. So still cari cara untuk explain benda ni in conventional way. Yang cara yang kita dah faham, sebab kita faham cara konvensional. So kita cuba nak faham homeopati ni ikut konvensional. So lama-lama saya tahu memang saya tak akan boleh faham kalau kalau nak pakai otak konvensional untuk faham homeopati memang saya tak boleh. So baru saya lama tu saya decide okay, tak guna pun apa kita nak struggle sendiri, nak cuba faham konsep orang ikut mata kita, ikut konsep yang kita dah tahu. Jadi saya lepaskan saya punya conventional knowledge tu. Saya fokuskan homeopati. Maksudnya saya terima homeopati tu sebagai dia. Saya cuba faham dia, instead of saya ambil saya punya mata konvensional tu, saya nak tengok melalui mata konvensional tu homeopati macam mana. Saya tinggalkan mata konvensional. Saya fokus, saya tengokkan homeopati ni macam mana sebenarnya. Cuba nak fahamkan dia, kata terima dia sebagai dia. Masya Allah. Okay. Jadi alhamdulillah tu lama-lama tu bolehlah nak terima, boleh nak faham, and then sebab cikgu pun sangat membantu untuk fahamkan kan. Alhamdulillah. Cikgu siapa tu cikgu kita tu? Cikgu kita banyak, mostly kita punya lecturer daripada India, sebab India ni dia punya homeopati sangat berkembang, sangat develop. So dia punya pemahaman tu, and then dia punya kebolehan, kepandaian dia tu nak memahamkan kita tu sangat-sangat bagus. Jadi tu yang boleh terbuka hati tu nak faham betul-betul homeopati sebagai homeopati. Bukan kita nak faham dia daripada benda lain. Sebab dia memang totally different kan. Contohlah macam kita pun, kalau kita nak fahamkan orang tu, kenapa kita nak letakkan nilai kita kat orang tu lah, kita lah. Betul, Masya Allah. So tengoklah orang tu sebagai dia. Cuba fahamkan dia sebagai dia, bukan fahamkan dia sebagai kita. Kita dengan dia tu lain. Okay, macam tu lah. Dengar tak? Okay. So applykan apa-apa kita nak belajar pun, cuba elakkan untuk tengok sesuatu benda tu ikut kita punya kacamata pengalaman kita yang sebelum ni. Try, kata orang, kosongkan cawan tu. Kosongkan cawan kita, apa yang kita dah belajar sebelum ni, keluarkan dulu, cuba terima benda tu as it is. Sebagaimana dia didatangkan, terima dia macam tu. So insya-Allah kalau betul-betul kita ikhlas nak belajar, ikhlas nak fahamkan dia, memang mudahlah, kita memang betul-betul boleh faham, boleh tahu apa sebenarnya dia tu. Macam tu lah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Nampak tak? Bila dengan HHT team ni kan, dia secara tak langsung apa-apa pun akan jadi motivasi tau. Video tu akan jadi video motivasi disebabkan kita nak kongsikan kepada anda semua sebab kita adalah holistik, dan sebenarnya setiap benda yang berada di yang terjadi ke dalam kita punya kehidupan ni akan ada pasang surut, pasang naik, apa panggil, pasang lah, air pasang surut, air pasang naik kan, pasang surut. Ada pasang surut. Jadi alhamdulillah hari ni kita dengarkan 2 kisah founder homeopati kita dekat HHT.
Okey, jadi sangat terkesan juga sebenarnya sebab saya faham juga ramai junior dan ramai sahabat-sahabat kami yang homeopas adalah daripada konvensional juga. Jadi ramai yang menghadapi masalah yang sama tau. Betul tak? Ramai yang cakap tau, tak dapat lah nak klik kan antara homeopati dengan konvensional ni. Mari masuk. Ambil. Kembali. Okey, jadi kami bertiga ni ingin membawalah harapan kami adalah untuk membawa homeopati ni ke Malaysia, ke satu Malaysia supaya lebih difahami. Okey, homeopati ni lebih difahami. Macam cikgu cakap semalam. Apa cikgu cakap semalam? Homeopathically educated. Kita nak homeopati educated semua orang. Okey, insya-Allah kita bermula dengan Malaysia dulu. Okey, ataupun dekat Lembah Kelang ni dulu ke, okey? Kami dekat Melaka. Kat Melaka. Kawasan Selatan lah. Selatan dulu ke kan? Okey, nanti insya-Allah siapa homeopas yang menonton Mustaqim ada lagi ke? Okey, Iswandi Irwan Ismail ni junior kita rasanya. Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi insya-Allah bagi masa akan datang kita akan pergi lagi ya. Pergi jumpa lagi, melihat lagi bagaimana pengalaman homeopas di Malaysia, macam mana mereka survive. Bagaimana dia orang treat patient, macam mana dia orang merawat pesakit-pesakit lah. Okey, kita nak belajar dan kita nak ambil iktibar daripada kisah-kisah dia orang pula. Okey, insya-Allah di sini sahaja. Ada apa-apa? Ada apa-apa nasihat lagi tak? Kalau tambah lagi nasihat ni Kak Syahidah ni boleh sejam lagi ni. Okey, jadi di sini sahaja hari ini kita punya live di Syazwani Rosli. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Bila tu tengoklah macam mana. Okey. Setiap hari. InsyaAllah. Okey, itu adalah kita punya aim, tapi tengoklah macam mana nanti Okey, Assalamualaikum. Bye. Pup.